Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 12 November 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, Kitabus Salam. Kita duduk sekarang ni kitab As-Salam. Kitab tentang memberi salam. Dalam kitab ini ada satu bab, iaitulah bab yang ke-142. Bab 142, bab yang kita nak belajar ni. Bab 142, bab istihbabi tashmitil atis. Tashmit dengan ta biasa ya. Tashmit al-atis. Idza hamidallaha ta'ala wa karahiyati tashmitihi idza lam yahmadillah ta'ala wa bayani adabit tashmiti wal utasi wat tasaub. Panjang sikit dia punya bab. Bab dia ni hukum dia. Itu gaya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia punya bab dia tu hukum dia. Mudah ya bagi dianya. Mau nak tahu hukum, tengok bab. Kemudian dia bawa hadis-hadis dalam kitab kita ni, dalam bab ni, bab yang kita belajar ni insya-Allah ada 7 hadis. 7 hadis. Pendek jelah bab ni, insya-Allah kita selesai dalam masa yang terdekat. Tengok semula kepada bab. Bab istihbabi tashmitil atis. Bab disunatkan tashmit. Apa makna tashmit? Tashmit maknanya mendoakan agar diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang bersin. Orang ni dia bersin. Bersin tu. Kita kena doakan dia dengan bersyarat. Tuan-tuan tengok dalam bab tak habis lagi. Doa ini bersyarat. Apa dia syarat dia? Iza hamidallaha ta'ala. Syarat dianya apabila orang itu memuji Allah Azza wa Jalla. Dia kata Alhamdulillah. Dia bersin, Alhamdulillah. Maka menjadi kewajipan kepada kita tashmid, maknanya kita doakan kebaikan kepada dia. Kita kata apa? Yarhamukallah. Satu bab. Wa karahiyati tashmitihi idza lam yahmadillah. Dan dimakruhkan tashmit, mendoakan kepada dia jika dia bersin, dia tidak puji Allah. Dia bersin acum. Yang ada setengah orang ni acum, tak ada alhamdulillah, jangan kata. Tak usah doakan kepada dia sebab dia tidak puji Allah. Wa bayani adabit tashmit, dan penjelasan tentang adab-adab, cara-cara kita nak doakan itu macam mana. Adabit tashmiti wal utasi wat tasaub. Adab tashmit, adab bersin dan adab menguap. Jadi bila orang ni bersin, dia puji Allah, kita kena doakan dia. Dia bersin, dia tak kata apa-apa, kita pun senyap juga. Satu lagi adab dia dekat dengan bersin ni, nama dia tasaub, menguap. Bagaimana keadaan nak menguap? Kadang-kadang kita tengok orang menguap ni macam harimau lapar. Wah, ngangor gitu dah. Dah lah tengangor, bunyi pula. Ilah.
Dia panggil bunyi pula. Itu dia panggil tidak bagus itu. Bunyi. Wah, bunyi. Sambil-sambil duk bunyi tu angkat dia punya menguak, sambil-sambil angkat lengan pula, nampak bulu ketiak. Weh, macam tokek. Kan setengah-setengah tokek di kedai tu. Dia menguak dalam pakai baju nampak bulu ketiak. Yang laki-laki ni, yang perempuan jangan tengok. Tokek ni biasa dia seluar pendek, baju pagoda rumah tinggi, tak ada lengan. Nah, tangan dia menguak, akak dia punya ni, bahaya betul. Jadi kita jangan jangan ikut dia punya gaya. Jangan ikut dia punya gaya. Panjang Imam Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita babut tashmid, bab doakan kepada orang yang bersin. Baik, para pelajar sekalian, bagi pelajar yang sudah ada kitab perisai Muslim, sila buka muka surat 182. Muka surat 182, bab yang ke-77. Bagi jemaah yang guna dalam handphone, cari tulis doa ketika bersin. Tulis bersin je. Oh, Masya Allah, aplikasi dalam handphone ni laju sekali. Tulis bersin, keluar belakang. Jadi Alhamdulillah, kita kata jazakumullah khairah kepada orang yang mencetak buku, orang yang buat buat aplikasi tu. Boleh pahala banyak dia. Tuan-tuan yang baca ni, Alhamdulillah, kita beri pahala automatik kepada orang yang menciptakan. Saya duk tunggu. Seorang lagi tolong buat kepada kawan-kawan kita yang iPhone. iPhone ni orang barang mahal. Jarang orang boleh buat kan. Bila dia terima admin kita hantar saya pakai iPhone, kata tukar je lah. Baik. Buka kitab muka surat 182 bab 77 bab bersin. Tengok kitab kita ni. Kita punya hadis yang ke-878. Nombor hadis 878. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbul 'utasa wa yakrahu at-tatha'ub. Saya nak terjemah sepatah-sepatah. Biar para pelajar ni dia dengar bahasa Arab tu masuk dalam telinga dia, semangat nak ngaji Arab insya-Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menyukai bersin. Wa yakrahu tatha'ub, dan benci menguak. Sebab apa menguak dengan bersin ni semuanya dengan takdir Allah, tapi kenapa yang ni Tuhan suka, yang ni Tuhan tak suka? Mesti ada sebab. Kita tengok nanti sebab. Sebab biasanya bersin ni dia keluarkan bakteria dalam hidung kita tu. Keluar habis. Kerana sebab itu kita ada adab. Di akhir nanti bab Imam Nawawi bawa adab at-tashmid. Adab al-utas. Kita nak bersin macam mana adab? Kita kena tutup. Kita tutup mulut. Sekarang ni senang. Semuanya pakai pelitup muka, pakai topeng belakang kan. Tapi yang benda pelik ajaibnya, dia pakai topeng. Bila dia nak bersin, dia buka pula. Kita kata subhanallah. Di mananya tujuan objektif pelitup muka tu? Dibuka pula waktu tu. Sepatutnya ketika itulah kita tutup supaya tak bersembuh air liur kita, bakteria yang keluar tu pergi pada orang lain. Ni kena ingat ni. Jaga SOP baik-baik. Kata Nabi SAW, فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. Apabila salah seorang di antara kamu bersin, dia bersin, fahamidallah, dia puji Allah, dia kata alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kata biar orang sebelah tu dengar suara kita. Jangan pula alhamdulillah, alhamdulillah, kita seorang dengar lah. Mana kalau kecuali kita duduk dalam majlis ilmu. Contohnya waktu kita nak ada kuliah ramai-ramai, tiba-tiba seorang ni bersin.
Tak payah dia kata Alhamdulillah. Sampai ke ustaz depan pun dah berhenti mengajar. Yarhamukallah. Kita jawab untuk sahabat-sahabat sekitar kita dengar. Alhamdulillah. Cukup. Ataupun kalau tak ada majlis apa-apa, kita duduk 2-3 orang gini ya. Bersih kita kata Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi kalau kawan-kawan tu duduk berbuah kosong. Buah tak ada kerja. Baik kita bagi ruang. Alhamdulillah. Dia orang pun paling tengok. Oh dia yarhamukallah. Kan sekarang kita potong dia punya bualan buah yang tak ada faedah tu. Apalagi kalau duduk mengumpat. Laun dia. Maka tengok Nabi SAW kata, maka bagi setiap Muslim yang mendengarnya hendaklah mengucapkan yarhamukallah. Bila dia kata Alhamdulillah, kita hak dengar ucapan dia kata Alhamdulillah tadi, kita pun kena jawab yarhamukallah. Semoga Allah Ta'ala merahmati Tuan. Itu apa dia? Menguat. Berpindah pada menguat pula. Wa ammat tasa'ub fa innama huwa minasyaitan. Adapun menguap sesungguhnya dia daripada mainan syaitan. Syaitan mari duduk oleh kita jadi malas lesu. Wah, menguap oi. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Apabila salah seorang di antara kamu menguap, hendaklah dia menahannya sekuat mungkin. Kita kena tahan daripada nak menguap tu. Sama ada kita tutup mulut. Jangan bunyi suara. Tutup. Sedaya mungkin. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Kerana apabila salah seorang di antara kamu menguap, maka syaitan akan tertawa kerananya. Suka dia. Keluar molek mulut. Lebih-lebih lagi itu hadis ni sahih diriwayat oleh Imam Bukhari. Anak kata lebih-lebih lagi kalau kita duduk dalam majlis. Sekarang ni dalam majlis jangan main. Ada live ni, ada CCTV, tayangan live. Orang duk ambil gambar, kita duduk menguap. Janganlah. Orang ambil gambar tular nanti buruknya dia punya rupa. Orang dia tengah duk menguap dalam majlis ni buruk sangat dia punya bentuk rupa dia, maka menjadi bahan ketawa, bahan mainan orang. Allahu Akbar. Budak-budak sekarang ni pula tak takut ke Tuhan. Dia main-main ya, dia edit gambar orang itu main-main. Allahu Akbar. Ada video tak baik lah. Dan kita harap orang yang buat video ni bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, minta maaf dengan orang tu. Ada seorang di dalam majlis dia menguap. Mengangor mulut. Dia ambil kawan ni tengah menguap, dia ambil singa menguap ke harimau menguap. Dia banding dua tu mana lama. Kita kata subhanallah. Punyalah kerjaan tak ada kerjaan nak jadi muflis di akhirat. Na'udzubillah. Dia panggil kerjaan nak muflis di akhirat. Baiklah. Jadi dari hadis ni kita dapat memahami apa yang disebut oleh Imam Nawawi tadi. Dalam bab dia Imam Nawawi kata apa? Bila dia bersin, dia pun mengucap Alhamdulillah, maka kita menjadi kewajipan ke atas kita, apa dia? Yang mendengar ucapan Alhamdulillah tu, kena doakan dia. Apa dia kita doa? Yarhamukallah. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada kamu. Ini kita kena ingat. Sebab tu kalau kita bersin, kalau tidak dalam majlis rasmi, majlis ilmu ke majlis apa, kita kata Alhamdulillah tu biar suara didengari oleh kawan-kawan untuk mereka balas balik yarhamukallah. Tapi kalau kita dalam majlis ilmu tak payah kuat-kuat, cukuplah kita kata Alhamdulillah didengari oleh kawan-kawan sebelah kiri kanan kita, yakfi, cukup. Kita kata itu salah satu daripada adab. Adapun menguap, Nabi sebut menguap itu daripada mainan syaitan. Bila mainan syaitan biasa dia suruh kita malas. Sebab itulah di antara tempat yang paling mudah menguapnya apa dia? Waktu dengar ceramah. Allahu Akbar. Tanyalah suami-suami kamu tu. Cik-cik abang awak tanya dia, waktu mana bang hari ni? Hari mengantuk. Waktu khutbah Jumaat. Allah. Kena pula khatib pula slow. Cepat dia punya menguap mari.
Kita kata naya tuan-tuan macam tu. Jadi hati-hati semua. Baik, itu hadis yang pertama dalam bab kita. Kita pindah kepada hadis yang kedua. Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Baru jelas di sini jelas. Dan apabila daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang yang tak kamu bersin, maka hendaklah dia mengucap alhamdulillah. Dalam riwayat ni Nabi sebut kata falyaqul, hendaklah dia kata alhamdulillah. Walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, dan hendaklah saudaranya atau kawannya sebelah yang dengar dia mengucap, dia kata alhamdulillah tadi, hendaklah kita kata yarhamukallah. Baik. Apabila sahabat kita kata yarhamukallah, orang yang bersin kena jawab sekali lagi. Dia 3 kali semua, 3 kali. 3 kali balas. Fa iza qala lahu yarhamukallah, bila sahabat kamu doakan kamu yarhamukallah falyaqul, maka hendaklah orang yang bersin tadi kata balik yahdikumullah wa yuslih balakum. Kata sekali tuan. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan menyelesaikan urusanmu. Jadi hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Riwayat siapa? Oleh Imam Al-Bukhari. Maka kata di para ulama hadis, ta'lim lil ummah. Hadis ini jelas sekali Nabi SAW mengajar kepada umatnya adab bersin, dan adab bila kita dengar orang bersin dia puji Allah, kita kena doakan, dan tuan bersin tu sekali lagi mendoakan kepada orang yang mendoakannya. Jadi 3 kali. 3 kali ya. 3 kali apa? 3 kali balas. Alhamdulillah. Yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadis ini juga menjadi dalil betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala ke atas orang yang bersih. Dia sebenarnya kalau kita belajar ilmu, dia bersih ni mengeluarkan bakteria tu. Sebab tu kita kena tutup. Jangan bersin dalam makanan. Contohnya kita tengah nak makan, tiba-tiba kita nak bersin, kita kena tutup. Kalau depan ni makanan, lari, pusing. Jangan peng dalam makanan orang tu. Masuk bakteria habis. Kena musim-musim COVID ni, lagilah susah kita. Jadi kita kena belajar adab. 3 kali doa maknanya. Tuan, sahabat, tuan dia sekali lagi. 3 kali. Itu menunjukkan besarnya nikmat Allah kata al-atis, sehingga akan diajarnya doa. Kita kena kata yarhamukallah bila dia puji Allah. Kenapa dia puji Allah? Sebab bersin itu menghilangkan bakteria yang tak baik di dalam kuman-kuman dalam hidung dia tu. Yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahawa nikmat yang besar ini berlaku dalam masa yang sekejap. Bersih. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, yuslih balakum. Bertukar-tukar doa. Kan menarik doa tu, cantik sekali doa. Maka itulah ajaran Islam dalam masa yang sekejap. Dalam masa yang sekejap, Allah Ta'ala beri kepada kita 2-3 kali doa. Kata alhamdulillah. Baik, kita berpindah pula kepada hadis yang ketiga. Nombor 880. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza 'atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu fa in lam yahmadillah fala tushammituhu. Rawahu al-Muslim.
Maksudnya daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia dengar Nabi kita bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bersin, lalu memuji Allah, maka doakan dia. Hadis ini jelas arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya. Mana kalau kita duduk kat dia, dia bersin. Bersin. Duduk main begitu. Tak kata sepatah alhamdulillah, kita pun tak kata yarhamukallah. Supaya sebab dia tak puji Allah, kenapa kita nak doakan dia? Maknanya biar dia puji Allah dulu, barulah kita doakan dia. Habis kalau dia tak kata, macam mana kita nak buat supaya dia kata? Dengar ni, ini tip. Anda yang orang ni terlupa ke macam mana ke, kelang kabut, dia bersin, dia tak kata. Kita tolong kata kepada dia di sebelah kita ni, kita kata alhamdulillah. Biar dia teringat. Oh ya, alhamdulillah. Dia kita pun yarhamukallah. Kita niat ya alhamdulillah tu bukan kita bersin, cuma kita lafazkan satu kalimah. Mudah-mudahan sahabat kita tu teringat balik nak puji Allah dengan sebab dia bersin tadi. Dia puji Allah dengan sebab dia bersin. Kalau tidak, rugi ya. Tak ada, terputuslah doa. 2 kali doa pergi mari tu terputus dengan sebab sahabat kita ni terlupa. Allahu akbar, rugi tuan-tuan. Jelas hadis ni. Nabi kata fa illam yahmadillah fala tusyammitu. Kalau dia tak puji Allah, jangan doakan dia. Maknanya dia panggil doa bersyarat, bersyarat. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, wa an Anas radhiyallahu anhu qala atasa rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik ni. Fashammata ahaduhuma wa lam yushammitil akhar. Maksudnya daripada Anas, 2 orang bersin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang ni bersin. Seorang ni bersin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada salah seorang daripada dia. Seorang Nabi kata yarhamukallah, yang seorang lagi Nabi tak doakan. Faqala alladhi lam yushammit. Ni doa, yang ni bersin, dia kata alhamdulillah, Nabi kata yarhamukallah. Yang ni seorang lagi bersin, dia senyap. Nabi pun senyap. Dia tak puas hati. Tengok ni. Dia rasa macam terkilan. Dia kata ya Rasulullah, faqala alladhi lam yushammitu. Berkata orang yang Nabi tak doa tadi, dia kata apa? Atasa fulanun fashammattahu wa atastu falam tusammitni. Fulan bersin, Tuhan doakan dia. Saya bersin, Tuhan diam. Kenapa? Menarik ni. Faqala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza hamidallah. Sahabat kamu tadi mau dengar tak? Dia bersin, dia puji Allah, dia kata alhamdulillah. Wa innaka lam tahmadillah, mu bersin, mu tak puji Allah, mu senyap. Aku senyap. Hadzal hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Mana hadis ini kita boleh interaksi dengan 2 orang yang berbeza walaupun dekat-dekat. Contohnya belah kanan kita bersin, dia kata alhamdulillah, kita yarhamukallah. Yang ni bersin tak kata, kita pun diam. Tidak jadi masalah. Dan kata ulama hadis ini jawazus su'al istifsaran an illati amrin khafiyat ala sa'ili haqiqatah. Harus seorang pelajar bertanya kepada guru, orang alim, apabila kita tidak tahu satu benda. Kita tengok orang ni buat, tiba-tiba dia tak buat, maka kita elok tanya. Ustaz, kenapa gini? Barulah biar dia bagi penjelasan, bagi jawapan sebab. Maka Nabi
Dalam hadis ni jelas Nabi kata dia bersin, dia puji Allah, mau bersin mau diam, aku pun diam. Ini penting ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanya kembali, menjawab meminta penjelasan kalaulah ada perbuatan yang orang buat kita tak faham. Banyak juga soalan-soalan yang ditanya oleh jemaah. Kadang-kadang soalan tu simpelnya, satu soalan bukan satu soalan yang pelik pun, soalan orang paling kecil sangat, tapi bila dia tak faham, dia tanya, oh, gini rupanya. Maknanya walaupun kecil tapi penjelasan tu sangat penting. Sebab itu kita para guru, para pendakwah, apabila bila murid bertanya, kita anggap dia tak tahu. Kecuali orang ni terkena dengan provokasi. Kalau dia panggil Pak Mak provok, tak apa, tak jawab pun. Sebab ada orang ni dia tanya, dia nak tahu. Ada orang dia tanya, dia nak menguji. Ustaz ni pandai sungguh ke tak? Yang ni tak payah kita layan. Tapi kita jangan su'uzan, kita betul-betul kita tahu dia perangai macam tu, baru kita tak jawab. Tapi kalau kita rasa dia nak tahu sungguh, tuan-tuan dan puan, jawablah lebih baik daripada kita duduk bersangka buruk dengan orang. Tamaklah kita. Kita berpindah kepada hadis nombor 5. Tengok tuan-tuan, hadis nombor 5. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'atasa wada'a yadahu aw thawbahu 'ala fihi wa khafada aw ghadda biha sawtahu syakkar rawi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadisun hasanun sahih. Ini para pelajar sekalian, dia panggil kaifiat, cara kita nak bersin. Tulis tepi kitab tu, cara nak bersin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, Nabi kita bila bersin meletakkan tangan atau bajunya pada mulut. Dia letak tangan ataupun kain dia, dan baginda merendahkan atau menahan suaranya. Tengok, dia perlahan. Yang penting kita tak nak kuat-kuat. Kalau boleh kita, dia bunyi sikit. Gitu. Ada setengah orang ni kalau nak bersin dia penyek hidung, siapa tak jadi bersin. Tak keluarlah bakteria, rugi. Biar dia keluar tapi kita tahan. Dia punya cara. Atau menahan suaranya. Perawi hadis ini ragu antara merendahkan atau menahan suara. Kita kata dua-dua tu betul lah. Bila kita tahan suara kuat-kuat, kan, maka suara dia pun tak bunyi kuat. Kalau tidak bunyi dia rapai. Ada setengah orang tu dia lepas. Bunyi pelik bunyi dah. Jadi kalau boleh kita cuba kalau zaman kita ini lebih elok guna tisu. Tisu ada. Sebab bila kita bersin, kadang-kadang keluar hinguh. Keluar hinguh tak? Sebab tu kita tengok orang bersin tahan dengan tangan. Bila keluar hinguh, dia gosok. Kadang-kadang dia gosok di ujung meja ke di kerusi. Macam-macam. Jadi kalau ada tisu itu kita boleh sapu. Lebih baiklah. Lebih lagi kalau musim endemik ni, lagilah penting, perlunya kita jaga kesihatan, jaga keselamatan itu, supaya tidak merebak. Orang kata tak borak, tidak merebak dia punya bakteria. Sekarang ni kat musim kita ni, orang bersin, orang sersema, orang batuk-batuk, ditakuti oleh orang. Allahu Akbar. Kalau kita batuk pergi masjid, habis orang jeling tengok, batuk mari juga ni. Ini gejala-gejala ni.
Dulu orang takut pada gejala sosial. Tuan-tuan, hati-hati dengan gejala sosial. Sekarang ni orang takut gejala COVID. Sebab apa takut ke COVID? Ialah kalau kena, tak ada simptom kesihatan dia bagus, dia kena kurun 10 hari. Tapi kalau kena, dia serang kita punya paru-paru, masuk hospital kita. Jadi kita kena jaga-jaga SOP belakalah. Jaga SOP. Usaha dan ikhtiar tu kena ada. Baik. Yang kelima. Kita pergi kepada yang kelima pula. Yang kelima dah. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa'an Abi Musa. Abi Musa dah. Wa'an Abi Musa radhiyallahu anhu, Abi Musa al-Asy'ari ni. Yang keenam dah ni kita. Kana al-yahud yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah. Dengar ni. Tulis hadis 883 ini ada menjawab bersin orang bukan Islam. Orang kafir. Orang kafir kalau bersin dekat kita, kita nak kata apa? Kalau dia bersin dekat kita, kita nak cakap apa? Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika pernah orang-orang Yahudi bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi bersin depan Nabi. Untuk apa? Dengan harapan agar Nabi mendoakan mereka dengan ucapan yarhamukallah. Dia tahu juga. Dalam kitab Taurah dia ada. Maka dia pergi bersin depan Nabi, dia nak suruh Nabi doakan dia. Yarhamukallah. Bahagia dia tuan-tuan kalau Nabi sebut Allah Ta'ala bagi rahmat pada kamu. Fayaqul, Nabi tukar format. Tulis. Ini format menjawab bersin orang bukan Islam, non-Muslim. Nabi kata, yahdikumullah wa yuslih balakum. Baginda hanya mengucap yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi petunjuk padamu dan menyelesaikan urusanmu. Orang kafir perlu sangat kepada petunjuk Allah Azza wa Jalla. Orang kafir perlu kepada siapa? Perlu pada petunjuk Allah. Jadi kita doakan yahdikumullah, Allah Ta'ala beri petunjuk pada kamu, beri hidayah kepadamu. Kita tak kata yarhamukallah, Allah Ta'ala beri rahmat pada kamu, sebab dia belum layak, belum lagi berhak menerima rahmat Allah sebab dia bukan Islam. Belum layak lagi terima rahmat Allah, dia sebab dia bukan Islam. Maka kita doakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadis ini riwayat Abu Daud Tirmizi, dia kata hadisun hasan. Bagaimana pula tadi? Tengok dalam kitab perisai kita tadi, riwayat yang awal tadi Nabi kata, apabila orang tu bersin, dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah, dia kena jawab balik kepada kita, yahdikumullah wa yuslih balakum. Tapi apabila orang bukan Islam bersin, kita kata yahdikumullah wa yuslih balakum juga. Apa beza dua tu? Jawabnya tak ada beza. Cuma bezanya, bagi orang Islam, yang kata yahdikumullah itu tuan yang bersin. Dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah. Dia balas balik yahdikumullah wa yuslih balakum. Tapi kalau non-Muslim yang apa tu? Yang bersin, kita jangan kata yarhamukallah, kita terus ambil yang ketiga, kita balas kepada, kita kata kepada dia yahdikumullah wa yuslih balakum. Allah Ta'ala beri hidayah kepadamu, Allah Ta'ala perbaikkan urusan kamu. Maknanya biar masuk Islam ni. Jelas kepada kita, para jemaah sekalian. Alhamdulillah. Baik, hadis yang terakhir dalam bab kita ni, hadis yang ketujuh. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi, fa inna asyaitana yadkhul." Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu menguap, maka hendaklah dia menutup tangannya pada mulutnya. Ya, Nabi kita ajak adab. Bila kita menguap, tutup tangan. Tadi bersin, tutup juga. Ni menguap pula ni. Ini hukum menguap. Menguap. Fa inna syaitana yadkhulu fi, kalau kita menguap ngangong gitu, syaitan pop masuk dalam tu. Relax itu. Hai, saya tak boleh nak bayangkan macam mana mudah masuk. Yang kita tengok hak mulut luah ni hipo orang panggil badak air tu. Luah dia punya mulut kan. Ngangong gitu, macam badak lah. Jadi syaitan masuk. Syaitan ni banyak masuk. Dia masuk tidur dalam hidung orang lah. Dia tidur sana sini, dia masuk dalam mulut orang yang menguap, masuk belaka. Allahu Akbar. Sesungguhnya syaitan masuk ke dalam mulut. Jadi ingat baiklah. Jadi syaitan ni menunggu-nunggu peluang. Tengok dalam siri yang lepas, bila kita masuk rumah, kita tak baca bismillah, syaitan pun masuk. Bila kita nak makan tak baca bismillah, dia apa puak sekali. Bila kita menguap tak tutup mulut, syaitan masuk relax dalam mulut. Masya Allah, tabarakallah. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Ingat, hati-hatilah tuan-tuan. Baik, sebagai penutup kepada bab ni, kalau orang bersih, setakat berapa kali? Dalam kitab ni tak sebut. Cuma dalam kitab fiqh ulama ada sebut. Dia kata kalau orang tu bersih banyak kali, dia sesama, kejap-kejap, bersih. Alhamdulillah. Yarhamukallah kita pun. Duk kejap, bersihnya pula. Yarhamukallah pula kita. 2 kali. Tak baca Quran lagu ni. Kan? Kali yang ketiga dia bersih lagi, kita berkata syafakallah. Kata. Kita kata apa? Syafakallah. Allah Ta'ala sembuhkan penyakitmu. Ini bukan bersin biasa dah ni. Bersin biasa nak keluar bakteria sekali 2 kali. Tapi kalau sudah 3 kali, 5 kali ni, ini dia panggil bersin semua. Layak untuk dia, kita doakan dia sembuh. Syafakallah. Allah Ta'ala bagi sembuh pada kamu. Kalau dia bersin lagi, baca Quran lagi tadi. Kalau tidak, tak baca hijau lah. Kalau main tunggu yarhamukallah lagi tadi. Ini di antara adab. Eloknya setakat itulah. Sebab tu kita ni, dia ada adab lah. Tak macam sama juga bila kita pergi rumah orang, kita bagi salam berapa kali? 3 kali. Assalamualaikum. Kalau tidak, kalau tak ada limit, gelak tunggu. Duk main Assalamualaikum. Tuan rumah tak ada. Jadi kita bagi limit dia setakat 3 kali. Jadi orang bersin pun kita ambil setakat 3 kali. Kemudian kita doakan dia, yarhamukallah. Kita doakan syafakallah. Allah Ta'ala sembuhkan penyakitmu ni. Jadi, tapi tidak disebut. Cuma ada disebut oleh para ulama tentang penyelesaian kepada kalau banyak kali macam mana nak buat. Jadi dalam hadis ni tidak sebut. Jadi kita kata adalah penilaian dia punya SOP-nya setakat 3 kali. Lebih pada tu kita doakan kesihatan kepada sahabat kita yang bersin. Jadi alhamdulillah tamatlah kita 7 hadis dalam bab kita yang ke-142 ni. Cukuplah, saya tak bercadang untuk tambah lagi bab 143 kerana ada 7 hadis pula. Jadi kita tunggu dalam bab ini pada siri yang akan datang, iaitu bab 143, bab istihbabil musafahati indal liqa. Bab sunat kita bersalam bila bertemu. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.